Hello. Selamat datang lagi ke Fakulti Kaki 5 di mana korang boleh pergi buat teh apa semua, duduk depan PC, lepak-lepak chill sambil-sambil tu kita akan belajar tentang teori muzik. Pada yang baru datang dan kalau korang tak tahu apakah itu Fakulti Kaki 5, dia adalah satu program yang kita design untuk mengajar perkara-perkara asas dalam teori muzik dengan harapan orang-orang yang mengikuti program ni, korang yang tengah tengok dan juga korang yang di sini, at least korang boleh baca notasi muzik, membaca block chord chart atau benda yang sangat penting dalam dunia muzik iaitu lead sheet. Korang pernah dengar lead sheet? Tak pernah dengar, tak apa. Nanti kita akan go through benda tu. Okay, sebab kalau korang dah boleh belajar, korang boleh baca lead sheet, korang akan nampak muzik tu dengan, apa orang kata, perspektif yang berlainan. Sebab korang nampak sebenarnya apa benda yang korang main. Dan korang boleh baca. Dan orang lain boleh baca apa yang korang tulis. Jadi muzik korang akan jadi lebih berkembang. Okay? Dan hari ini kita ditemani oleh ketua rombongannya, Syakir and the rombongan. Yes! So Syakir yang paling rare di situ, dia adalah ketua rombongan. Okay? Saya sebenarnya nak bagi tahu yang kita menggalakkan kalau korang ada soalan, nak tanya, korang boleh tanya di ruangan komen. Atau yang berada kat sini, korang nak tanya soalan anytime masa saya tengah mengajar, korang nak tanya, just go ahead and tanya. Okay? And kalau korang ada buat postingan untuk media sosial, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki 5. Yes. Okay. So, tak nak sembang panjang, kita nak teruskan dengan topik kita yang kali ini. Topik ni dia santai sikit lah. Okay. So, chill. Kita dah ada episod yang makin lama makin serius. Hari ni punya santai sikit, dia lebih kepada estetika. Topik ni adalah kedudukan STEM. Ini bukan STEM yang awak nak hantar surat tu ya. Dia STEM ni. Kita dah belajar notasi muzik sebelum ni. Kita ada note head and then this stem. Sebab sebelum ni ada orang tanya, kenapa stem ni ada yang kat atas, ada yang kat bawah? Adakah dia mempengaruhi nilai masa yang kita main tu? Okay, one thing for sure, dia tidak mempengaruhi berapa panjang ataupun berapa pendek note yang kita main. Nilai dia masih sama. Okay. Bertenang, saya akan tunjuk perkara asas pasal kedudukan STEM ni. Like saya cakap tadi, benda ni estetik. Dan kenapa dia estetik is untuk memudahkan kita baca je sebenarnya. Tapi dia ada rules dia lah. Okay. Now, for example, ada certain tu kita letak dia. Macam ni. Ada yang ini kena ke bawah. Ada yang begini. Kan? Okay. So, one thing to know is sebenarnya sebelum ni kita belajar pasal staff line. Now, saya nak go deep sikit. Staff line sebelum ni saya kata, ini salah satu cara saya diajar. Saya tak kata ini the ultimate truth ataupun kebenaran. Sebab ilmu-ilmu muzik ni dah dikembangkan daripada zaman yang Roman and then dikembangkan oleh kita punya ilmuwan Islam pada zaman Golden Age of Islam. Macam Ibn Sina semua tu kan. So, kita dah ada buat 5 staff line ni and then ini ibaratnya adalah rukun yang 5 tu. Jadi untuk orang-orang Islam, kalau kita follow this rukun, kita punya kehidupan tak sesat lah. Tak menyimpang. Jadi, in a way, kenapa dibuat macam ni? Sebab aesthetically, kita tak nak dia punya stem ni terkeluar jauh daripada line, staff line ni. Sebab kalau kita tak ada that rules, dia akan jadi macam ni, dia akan jadi macam ni, dia akan semak. So, apa yang kita buat adalah, ni kita ke bawah, ni kita ke bawah. Jadi everything still within this staff line. Now, syarat dia, saya simpulkan je syarat dia supaya senang. Kena padam balik. Apa-apa note yang kita dah belajar yang ada stem, kalau kita tulis, okay, let's say sebenarnya benda ni ada banyak school of thought. So tak kisah korang nak pakai yang mana, tapi generally semua orang agree note yang berada di line yang tengah, line yang ketiga daripada bawah, dia punya stem boleh pergi sama ada ke atas ataupun ke bawah. Tapi bila note tu dah go above ataupun ke atas daripada line yang ketiga, generally stem dia akan turun ke bawah. Okay. Kalau note tu dia dah duduk bawah daripada line yang ketiga, secara generalnya dia akan ke atas. Untuk kita preserve supaya stem ni tidak terkeluar daripada line ni.
Dan orang nak tahu panjang mana nak buat stem tu kan. Stem ni basically kalau ini adalah note C, stem tu panjang dia sampai note C yang dekat bawah ni. Sini kan note-nya C. Kalau ini D, dia basically satu oktav ke bawah. Kalau tak nanti kau buat panjang sangat, dah defeat the purpose lah kita ada all these rules kan. So itu adalah general orang kata situation ataupun general rules untuk kita buat stem note-note yang kita dah belajar ni. Tapi dia ada beberapa situasi yang ada pengecualian. Okay. Yang pertama yang tadi saya dah explain pasal benda ni, ini adalah note yang semua note-note yang single. Satu note saja. Kalau kita tengok dekat dalam kita punya gambar rajah ni, dia ada beberapa situasi di mana note-note tu dia punya stem tu dia ada syarat-syarat yang tertentu. Contoh nota yang berkongsi stem. Nota yang berkongsi stem maksudnya biasanya itu adalah chord lah. Contohnya this is E and then kita nak buat C major kan contohnya kan. This is G. Dia berkongsi stem. So dia kalau it depends on berapa banyak note yang berada di atas ataupun di bawah line yang tengah. Then kita akan based on that rule. Okay. Kalau note tu banyak dekat bawah, walaupun C ni dekat atas tapi note yang lain tu semua dekat bawah, then kita akan tarik gitu. Okay. Itu yang kedua. Yang pertama tadi yang single note and then yang itu. Lepas tu note-note yang berkongsi beam. Note-note yang berkongsi beam ni maksudnya note-note yang buat contoh lain. Contohnya gini. Okay. Note ni semua satu beam. Tapi kita tarikkan stem dia ke atas sebab kebanyakan note dia yang lain pun berada di bawah line yang tengah. So dia ikut majority lah. Benda ni dia agak demokrasi di situ. So yang mana yang banyak kita akan tarik dia. Kalau dia banyak yang di bawah, so stem dia kita tarik ke atas. Kalau dia banyak di atas, stem dia kita tarik ke bawah. Dan yang terakhir adalah ini benda yang korang akan jarang nak jumpa jugalah sebab biasanya untuk skor-skor dalam pemain piano, iaitu jika ada dua bahagian untuk pemuzik yang berbeza namun ditulis pada staff yang sama. So kalau tengok contoh tu yang bawah sekali, multiple rhythms in one part. So kat situ kita nampak sebenarnya dekat skor tu dia ada tulis ada yang okay, saya kena lukis balik. Ada yang kat sini. Okay, generally kalau kita ikut rules yang sebelum ni, note-note ni semua kita kena tulis ke atas. Tapi sebabkan dia adalah sebenarnya dua bahagian. So maksudnya ini pemain lain, ini player lain. Ataupun kalau untuk pianis, mungkin dia boleh main benda ni sebab kita main satu note, satu jari kan. So setakat ni masih boleh main lagi lah. Kita ada 5 jari, satu tangan. So basically this is two different parts ataupun dua melodi yang berbeza tapi ditulis pada staff line yang sama. Now dia ada rules yang berbeza lah, dia lebih special. So kita ada pengecualian di situ. So kita boleh tulis stem dia ke bawah supaya senang untuk dibaca. Kalau tak nanti dah bercampur kita dah tak nampak siapa yang main di atas, siapa yang main di bawah. Okay. Boleh ke? Yes? Saya ada soalan cikgu. Yes, silakan. So kalau untuk macam gambar raja yang kedua kan. So ini majority banyak kat bawah, so stemnya ke atas kan. Yeah. So kalau ada dua note sahaja, satu yang terlampau tinggi, satu yang terlampau rendah. So macam mana ya? Interesting. Pergi atas atau bawah? Okay. Good question. Satu yang terlampau tinggi, satu yang terlampau rendah Yeah. Okay. Let's say terlampau, kita ambil macam ni lah. Macam ni juga. In a way, okay So kalau kita buat macam ni, dia jadi tak cun. Tapi boleh, tak ada masalah. Tapi benda ni estetik saja macam saya cakap tadi, it's just aesthetic. Kita ada satu simbol yang kita guna. Bukan satu simbol lah, dia just cara menulisnya tu. So this one, kita tarik dia ke bawah sebab dia atas. This one, okay, let's say lah ini lagi rendah Let's say dia ada ledger line lagi, lepas tu dia kat sini. So tarik sini. Kita ada simbol yang begini. Beam dia kita buat gitu. Yes. Ya. Ada soalan lain? Tak ada? Ada? Tak ada? Semua clear Saya tengok semua macam serius je. Korang kat rumah tu jangan serius sangat Kita santai-santai je. Okey, kalau tak ada soalan lain, saya ingin mengajak
band-band yang talented yang berada dengan saya hari ini untuk membuat persembahan. Dah ready? Dah ready? Kalau dah ready, korang dah ready? Yeah. Alright, diorang pun dah ready, korang pun dah ready. Jom kita saksikan persembahan daripada Syakir and The Rombongan. Yeah. I've been thinking about you, baby, every day of the week. I've been thinking about you, baby, every day of the week. If I'm my way, darling, I snap my fingers and I don't remember you. She got you on my mind, baby. You have someone new. She got you on my mind, baby. You have someone new. On my way, darling, I snap my fingers and I don't remember you. Trying to move along, find a place to rest my head, but it still hurt inside on account of you. Hey baby, you really made a mess of me. If I'm my way, darling, I snap my fingers. Snap my fingers. I snap. I snap. I snap. I snap. I snap.
fingers, and I don't remember you. Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwaruddin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.